Bismillah, hai, Assalamualaikum, what's poppin'? Welcome back to my channel, Kim Chat. So, apa khabar awak semua? Sihat ataupun tidak? Kalau sihat, Alhamdulillah. Dan kalau tak sihat, banyakkan minum air dan banyakkan berselawat. Baru-baru ni kita dengar tentang COVID-19 yang ada satu evolution baru. Semoga awak semua sihat-sihat, sejahtera selalulah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan jika ada sebarang kesulitan yang berlaku dalam hidup. Jadi sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Jadi cerita yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah cerita yang baru saja berlaku pada kawan saya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita move up ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh sahabat saya sendiri. Benda ni baru je berlaku pada dia dalam beberapa hari yang lepas. Okey, cerita ni berlaku semasa dia nak pergi mengajar. Dia ni seorang guru mengaji. Jadi setiap malam dia akan pergi ke surau. Nak pergi ke nak balik? Nak balik tak silap. Setiap malam dia akan pergi ke surau untuk ajar mengaji, untuk budak-budak sekolah lah. Kebanyakan budak sekolah akan datang pada dia selepas waktu maghrib macam tu, dan selepas waktu isyak. Dia bahagi-bahagikan masa lah, sebab takut ramai sangat yang datang pada masa yang tak tentu. Contoh tengah solat nanti, dah nak solat isyak, ramai pula yang datang. Jadi dia susun selepas maghrib berapa orang, dan selepas isyak ada beberapa orang. Jadi selepas habis je dia mengajar, dalam lepas isyak macam tu, dia pun balik. Lepas isyak tu dalam, dia kata lingkungan dalam pukul 10 ataupun 11. Dia ni mengajar dalam estate tau, macam dalam hutan-hutan macam tu. So dalam perjalanan dia nak balik ni, dia ni biasanya akan pergi naik motor je. Sebab apa? Sebab dalam tu jalannya tak berapalah besar, sempit sikit. Kalau isi kereta dengan kereta memang susah lah. So dia bawa motor. Bila dia bawa motor ni, dia bawa dengan secara tenang, slowly. Orang kata relax-relax, santai je. So dia bawa. Tiba-tiba ada satu angin. Dia bawa tu memanglah ada angin kan, tapi ada satu angin yang datang daripada arah berbeza. Biasanya angin tu kan kalau kita bawa motor daripada depan, tapi angin ni dia daripada sini. So dia pun macam Astaghfirullahalazim, dia kata. Sebab dia tahulah, dia pun ustaz kan, jadi dia tahulah ini mesti macam, angin ni mesti ada lain macam sikit. So bila dia dah rasa macam tu, dia pun macam Astaghfirullahalazim, apa benda pula ni kan. And sedang dia bawa motor tu, tiba-tiba motor dia ni berat. Klise untuk cerita-cerita hantu gangguan-gangguan hantu ataupun jin ni, dia orang akan buat motor berat, rosak, macam tu lah biasanya. So motor dia ni pun berat. Motor dia berat, dia pun dah rasa ni memang akan jadi sesuatu lah bila dah kena macam ni. So dia pun relax, santai, and teruskan perjalanan dia. Berat-berat pun dia gadak motor dia. So bila dia dah gadak, dia jalannya, tiba-tiba dia nampak satu susuk tubuh. Macam yang korang tahu, dekat estate ataupun ladang-ladang ni biasanya kawasannya kalau ada lampu pun tetap gelap, tetap seram lah kawasannya. So bila dah nampak macam tu, dia pun macam tak boleh ni. Dia nampak ada susuk tubuh dekat depannya. Taklah depan sangat, jauh sikit lah. Berbaju putih dan berambut panjang. And dia kuatkan diri dia untuk terus bawa motor tu. So bila dia terus tegak, dia betul-betul bersebelahan dengan benda tu. And surprisingly, bila dia nampak benda tu merupakan satu makhluk berambut panjang dan tiada muka. Dia ibarat macam Slenderman, tapi Slenderman version perempuan, Slender Woman lah. Tapi dia tak tinggi, dia biasa je. But muka dia memang rata, tak ada apa pun. So kebanyakan kita nampak benda ni ada dalam filem-filem orang luar lah, orang putih Eropah, Slenderman ni. Tapi yang benda ni reality jadi dekat Malaysia. Dia kata benda ni baru-baru je jadi pada dia, tak silap saya, pada bulan 9 tahun 2022. Dalam beberapa bulan yang lepas lah. Kalau boleh dia nak buat kelas pada waktu cuti lah, dia kata. Jarang dah. Kalau lepas isyak pun dia kata sebelum pukul 10 macam tu dia dah habiskan kelas. Dia cuak jugalah. Bila dah jadi macam tu, siapa je tak cuak. Kita bawa motor, tiba-tiba nampak benda yang tak bermuka. Pisang. Cerita tu sampai di situ saja. Dia tak ada demam ke, tak ada apa. Benda tu memang relax je, santai.
So kita move up ke cerita yang kedua. Cerita kedua ni diceritakan oleh Fakrul. Fakrul ni kawan saya. Okay, Fakrul ni dia seorang perawat. Dia sama dengan Api tu. Dia samalah dengan Api yang saya cerita sebelum ni. Tapi Fakrul ni jenis perawat yang orang kata version, bukan ajaran yang lain, maksudnya dia tim yang lain. So dia ni sedang ada dapat satu kes. Dia dapat satu kes dekat satu kampung. Kampung tu berdekatan juga dengan saya, and dia pergi ke kampung tu. Kampung tu mengamalkan silat lah. Dia memang selalu banyak silat apa benda ni semua. Okay, silat yang kita tahu adalah seni mempertahankan diri, betul? So dekat situ silat dia tak ada apa-apa yang pelik pun. Silat dia silat biasa, tak ada mengamalkan ilmu hitam, ilmu sesat dan sebagainya. So silat dekat situ memang orang kata suci, bersih. Tak ada pun mengamal ilmu-ilmu yang pelik-pelik. So dia pun pergi dekat situ sebab dia ada dengar satu gangguan yang terjadi pada budak silat tersebut. So bila dia pergi dekat situ, dia merawat, dan budak tu tiba-tiba kerasukan. Macam biasalah, sebab budak tu memang selalu kena rasuk. So bila dia datang, benda tu merasuk lagi lah. So bila dia merawat, dia datang dengan tim dia. Dia tak datang seorang. Kalau dia datang seorang memang pisang habis. So dia datang dekat situ, dia merawat, dia cuba berinteraksi dengan benda tu. So dia berinteraksi, tiba-tiba benda tu cakap, jangan ganggu. Dia macam dengan dialek dia lah, jangan ganggu, macam tu. So bila dia interaksi lagi, dia tanya, ni siapa? And benda tu dia macam tak nak jawab tau. Dia tak nak jawab. And bila dia tanya lagi, and benda tu kata dalam badan dia ada lebih daripada 10 jenis. 10 jenis, tapi semua yang ada kena mengena dengan silat lah. And pada waktu yang sama, tiba-tiba benda tu mengamuk dalam badan orang yang dirawat tu. Okay, dia tiba-tiba mengamuk and tiba-tiba bersilat ni yang dia kata tak pernah nampak, dengan gaya yang pelik. Dia macam seolah-olah merangkak, tapi punggung dia agak naik ke atas. Dia macam apa nak cakap, macam kucing kalau gaduh kan, gitu pun punggung dia ni naik ke atas sikit kan. Macam tu lah. Dia kata apa yang dia nampak masa tu macam tu. So bila dia dah nampak macam tu, dia kata, oi tak boleh, tak ngam ni. Okay, kebiasaannya yang dirawat dia ni, orang kata orang-orang baru lagi. Jadi biasanya yang dirawat ni soft-soft lah, jenis borak relax je. Tapi yang dijumpa malam tu adalah benda yang tak relax juga. So bila dia dah nampak macam tu, dia kata tenang. Dia bukannya nak kacau benda tu, nak bunuh apa-apa. Dia nak suruh keluar je, keluar dan tinggalkan orang yang dia rasuk tu. So benda tu pun memang tak boleh bincang. Dia mengamuk lagi, and dia pun dah tak boleh handle. Bila dia tak boleh handle, dia panggil lagi ustaz yang lebih tinggi. Bukan tinggi ilmunya, yang macam orang atas dia lah. So dia panggil orang tu datang and rawat. Dan pada masa dia rawat tu, benda tu memang meronta-ronta, menjerit-jerit, kau punya. And dia kata masa proses merawat tu, masa benda tu tiba-tiba tenang, dia orang yang kena rasuk tu tiba-tiba tenang, dia nampak ada satu susuk tubuh dekat belakang budak tu. Bukan belakang lah, jauh sikit, luar daripada gelanggang silat tersebut. So dia nampak ada satu bayangan, benda yang besar. Dia nampak macam kayu tapi besar, tapi bentuk macam manusia. Macam Groot lah, macam Groot, tapi Groot kurus. Yang ni dia kata besar. Dia macam Groot tapi besar. Macam tu dia kata. Benda tu dia nampak macam tu, and makin lama benda tu makin mengundur and hilang. Sebab gelanggang tu pun dilakukan ataupun dibuat di tengah-tengah macam tepi-tepi tu, macam kebun-kebun, hutan macam tu. So dia memang kata ni memang pisang lah. Benda ni mungkin kalau lepas pun lepas kat situ. And bila dia tanya-tanya balik ustaz yang mengubat dia tadi, dia kata, oh benda ni suka sebab orang ni banyak melakukan silat di kawasan yang tak tepat lah. Kadang-kadang dia berlatih dalam hutan, macam tu lah. Tu yang menyebabkan benda tu macam tertarik lah. Oh ini boleh jadi aku punya owner ni. Dia kata macam tu lah. Contohnya, habis cerita pertama, habis cerita kedua, nak cerita ketiga tak? Tak apa, kita cuba juga masukkan cerita ketiga. Let's go. Okay, cerita yang ketiga ni diceritakan oleh saudara Zara. Zara ni pula, dia ni seorang perempuan. Memanglah nama dah Zara, takkan ada ke nama Zara lelaki? Tak ke. Nama brand adalah Zara. So Zara ni dia seorang perempuan yang orang kata selalu juga baca Al-Quran lah pada waktu malam. So one day, cerita ni simple je. Dia tak dapat tidur.
Bila dia tak dapat tidur, dia pun dia jenis soleha sikit. So dia malam tu dia tak dapat tidur, dia baca Al-Quran. Pada waktu tu dia kata dalam pukul 2 pagi macam tu. So dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, apa benda semua. Dia habiskan baca Al-Quran. And ada sampai pada satu ayat, dia kata masa dia tengah baca tu, tiba-tiba ada double suara. Dia baca dan ada orang baca sekali dengan dia. So dia kata macam suara siapa tu? And masa tu dia kata dia baru bekerja and duduk rumah sewa. Dia duduk rumah sewa tu seorang, bukan rumah sewa kampung, but rumah sewa, orang kata dekat apartment. So dekat apartment pun orang kata ada lah benda ni, bukannya tak ada, malah ada. So dia dengar suara double macam tu, dia teruskan juga baca. And dia kata suara tu makin kuat, makin kuat, makin kuat dan makin kuat. So suara tu dia kata dengar macam suara yang garau masa dia tengah baca tu. And ada satu part dia baca, masa tu dia dalam keadaan ketakutan, dia macam salah baca. And tiba-tiba benda tu macam macam tu. Dia seolah-olah nak memperbetulkan bacaan si Zara tadi. Memang kau, pada saya memang kau. Tiba-tiba kita baca ni, lepas tu kita dalam keadaan ketakutan, kita tersalah. And benda tu macam marah tau. So macam kalau jadi kat saya sendiri, saya dah tutup, saya terus tidur lah. Kadang-kadang benda ni saja ganggu. Dia tengok kita buat amal ibadat kan, dia ganggu. Sebab supaya apa? Supaya kita nak berhenti. Tapi kalau boleh teruskanlah. Tapi kalau saya tak berani. Kalau boleh teruskan bacaan. Biar je benda tu nak kacau. Dia bukan kacau kita je, siapa-siapa dia nak kacau, dia kacau. Memang benda tu dia punya bukan habitat. Dia punya tugas dia ataupun mission dia adalah mengganggu umat manusia. Ini tak panjang, sampai sini saja cerita kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Macam saya selalu kata, jin itu wujud, hantu itu pemikiran, tetapi janganlah leka kerana mereka ada di dalam Al-Quran. Bye bye. Assalamualaikum. Jane.